Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya Cikgu Sari, Cikgu Saridah binti Alam. Okey, untuk kali ini untuk link ini, Cikgu akan berkongsi tentang kemahiran berkomunikasi. Okey. Seperti mana yang Cikgu ingatkan sebelum ini, kamu akan mendapat 3 link untuk melengkapkan kamu punya kursus program pemimpin muda ini untuk membolehkan kamu mendapat sijil watikah perlantikan untuk kesemua jawatan. So, suka cikgu ingatkan, apabila kamu melihat, telah habis melihat ketiga-tiga daripada link yang diberi, sila pastikan anda menjawab semua soalan dan daripada soalan itu kamu akan dinilai sama ada kamu layak untuk dilantik menjadi layak dilantik untuk jawatan yang kamu diberikan yang sekarang. Okey. Kemahiran komunikasi. Cikgu akan berkongsi tentang kemahiran komunikasi. Bila kita cakap komunikasi ini adalah apa yang kita bercakap, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Okey, benda ini hari-hari kita buat. Sama ada komunikasi secara kita bercakap ataupun yang tidak bercakap, yang bukan lisan. Okey? Kita pergi kepada kenapa kemahiran komunikasi ini penting. Sebagai seorang pemimpin yang kamu diberi tanggungjawab untuk memimpin rakan-rakan walaupun bidang tugas kamu berbeza-beza, kamu tetap seorang pemimpin mengikut bidang tugas yang diamanahkan kepada kamu. So, kemahiran komunikasi ini salah satu kemahiran sangat penting yang membolehkan kamu menjalankan tanggungjawab kamu dengan baik. Okey, kita pergi slide yang pertama. Apakah komunikasi? Okay. Komunikasi adalah satu proses menyampaikan maklumat, idea, pengetahuan, perasaan oleh seseorang kepada seseorang secara lisan ataupun bukan lisan. Inilah maksudnya komunikasi ni adalah proses kita bercakap, kita sampaikan sesuatu pengetahuan, satu pendapat, perasaan kepada orang lain. Cara kita berhubung dengan orang lain, itu adalah komunikasi. Secara lisan, lisan adalah melalui apa yang kita cakap dan bukan lisan. Bukan lisan itu akan cikgu terangkan dengan lebih lanjut di slide yang selepas ini. Okey? Kita pergi slide yang seterusnya. Okey, slide yang seterusnya adalah jenis komunikasi. Komunikasi terbahagi kepada dua, iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Komunikasi yang lisan pertama adalah bahasa dan perkataan. Ia adalah yang apa yang kita cakap. Okey, yang macam sekarang yang contoh dia, cikgu sekarang berkomunikasi menggunakan komunikasi secara lisan. Cikgu sedang bercakap. Okey. Bagi komunikasi bukan lisan, dia adalah contoh nada suara. Nada suara. Nada suara itu akan menunjukkan apa yang sedang kamu cakap. Dia membantu untuk proses menyampaikan apa yang sedang kamu ingin sampaikan kepada orang lain. Contoh, nada suara yang tegas bermaksud cikgu sedang memberi teguran. Okey, nada suara yang lebih santai, cikgu mungkin sedang mengajar atau sedang menyampaikan maklumat yang lebih santai. Okey, so itu akan nada suara tinggi, rendah dan sederhana itu penting dalam proses menyampaikan suatu maklumat. Okey. Mimik muka ni adalah reaksi muka. Bila cikgu bercakap dalam keadaan yang tegas, sedang menyampaikan maklumat, sedang memberi teguran, mimik muka cikgu juga biasanya dalam keadaan yang serius. Okey? Maksudnya cikgu bukan bergurau. Maksudnya apa yang sedang cikgu sampaikan perlu diambil dengan serius juga. Okey? Sebab itulah bila cikgu tengah memberi teguran dan kamu murid-murid yang di belakang bergurau senda, biasanya cikgu akan marah. Maksudnya itu komunikasi bukan lisan yang menunjukkan kamu perlu fokus dan mendengar masa itu. Begitu juga sebagai pemimpin, apabila kamu bercakap dengan kawan kamu, kamu perlu tahu komunikasi bukan lisan ini akan membantu dalam menyampaikan maklumat yang ingin kamu bagi tahu kepada rakan-rakan kamu. Gerak-geri badan lah. Kadang-kadang ada orang berkomunikasi, dia akan ikut sekali gerak tangan untuk membantu dalam proses menyampaikan
maklumat ataupun apa-apa saja yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Kontak mata. Sangat ingat apabila bercakap dengan orang lain, perlu kontak mata itu perlu. So cuba kamu, pernahkah kamu dalam situasi orang bercakap dengan kamu tapi dia tengok lain. Jadi kamu pun akan keliru. Dia ni bercakap dengan aku ke dengan dia? So sangat penting apabila kamu bercakap dengan orang lain, dengan guru-guru, ibu bapa, tengok mata dia. So dia pun faham, oh dia tengah bercakap dengan saya. Okey? Jarak juga sangat penting. Apabila kamu bercakap, contoh kelas hujung ke hujung berkomunikasi menjerit-jerit, itu juga akan menjadi halangan dalam komunikasi. Okey, jarak itu penting apabila ingin menyampaikan sesuatu maklumat. Penampilan diri. Sebagai seorang pemimpin muda, sebab itulah tiap-tiap hari dalam masa cikgu alu-alukan kamu, cikgu akan tegur mana-mana murid yang tidak menjaga penampilan diri. Sangat penting menjaga penampilan diri. Lagi-lagi yang depan cikgu yang ikut kursus pemimpin muda ini. Kamu antara murid yang dipilih yang terbaik yang ingin dijadikan contoh kepada orang lain. Kalau kamu penampilan diri kamu tidak baik, pakaian kotor, rambut tidak disikat, tudung serabai, tudung kotor. So apabila kamu cuba berkomunikasi, menyampaikan maklumat kepada rakan-rakan, rakan-rakan pun uh, tidak akan kenapa dia ni sudahlah tidak kemas bagi arahan dengan saya. So kan kena ingat penampilan diri juga salah satu aspek yang penting dalam komunikasi yang perlu kamu jaga. Okey. Ciri-ciri komunikasi berkesan. Komunikasi berkesan ni apabila kita bercakap, maksudnya yang kita cakap, maklumat yang kita sampaikan itu boleh dapat kepada orang lain. Okey. Satu, ciri yang penting dalam komunikasi apabila bercakap dengan orang sama ada lisan ataupun bukan lisan. Bahasa mudah difahami. Sebab itu bercakap dengan orang lain, bercakaplah dengan laras bahasa yang penyampaian yang berkesan, yang perlahan. Jika arahan itu penting, cakap dengan perlahan dan jelas. Penyampaian itu penting. Kalau kamu penyampaian tergesa-gesa, cakap laju ataupun menjerit-jerit, so dia akan menjadi komunikasi yang tidak berkesan. Okey? Ataupun kamu berkomunikasi pengaruh ke atas sikap. Sikap ini macam gini. Contoh, kamu mau bagi tahu maklumat yang cikgu bagi tahu kepada rakan kamu, okey? Tapi kamu bagi tahu tu dengan sikap kamu yang bergurau-gurau. Cikgu cakap tadi begini-gini. Kawan-kawan kamu juga akan menerima maklumat itu dengan bentuk gurauan. Oh, dia ni main-main Bani. Sebab itu apabila menyampaikan maklumat, berkomunikasi dengan orang lain, cara kamu, bahasa kamu, penyampaian, sikap itu perlu betul. Agar apa yang kita beritahu kepada orang lain itu sampai dengan jelas, tepat. Okey? Wujud tindakan susulan yang keempat. Maksudnya bila kamu sudah berkomunikasi, contohlah sebagai seorang pengawas sekolah, okey? Kamu diarahkan untuk buat satu tugasan. So tugasan itu kamu telah laksanakan. So kamu kena buat laporan kepada guru disiplin, contohnya guru pengawas. Demikian juga pembimbing rakan sebaya. Bila cikgu bagi tugasan, kamu buat wujud tindakan susulan. Cikgu, saya sudah buat yang cikgu suruh saya buat ni. Ini adalah saya mau beritahu cikgu apa update semasa dia begini-begini. So wujud tindakan susulan, bukan just buat lepas tu biar tidak tahu apa yang kamu buat. Kamu kena faham kamu ini antara orang penting di sekolah ini untuk melaksanakan mengikut bidang tugas masing-masing. Okey. So cikgu lantik kamu ini dengan tanggungjawab. So memegang jawatan sebagai pemimpin ini bukanlah mudah. Okey. Bagaimana meningkatkan keberkesanan dalam komunikasi. Meningkatkan keberkesanan ni supaya bila kita bercakap dengan orang lain, apa yang kita ingin sampaikan tu sampai kepada orang lain. Itu yang kita mahu. Satu, apabila bercakap dengan orang lain, cuba beri salam atau say hi, ucap selamat dulu dengan orang lain. Tidak kira dengan sesiapa, bukan dengan guru sahaja, dengan rakan-rakan kamu juga kamu perlu buat begitu. Okey. Kedua, guna laras bahasa yang sesuai. Ketiga, nada percakapan sesuai dengan mood. Keempat, beri penghargaan atau pujian secara jujur. Apabila kamu tengok kawan kamu itu kemas, baik, boleh jadi contoh. Beri pujian yang jujur. Okey? Elakkan celaan, perkataan negatif dan prasangka buruk. Sebagai pemimpin, ini perkara yang perlu kamu elakkan apabila berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana kamu boleh menjadi contoh kalau kamu suka cakap-cakap yang negatif? Ada ni pengawas sekolah. Okey?
Dialah pengawas, tapi bila dia cakap dengan orang lain, dia cakap perkara-perkara yang negatif. Okey? Dia cakap B, dia cakap apa semua A. Cikgu tidaklah sebut nama penuh sebab dia perkataan-perkataan yang mencarut. Bila cikgu tanya dia, kenapa kamu cakap perkataan-perkataan ini? Saya cikgu, saya mau suruh dia gini. Saya ni cikgu pengawas. Ya yes, kalaupun kamu pengawas, kamu boleh memberi maklumat, mengarahkan kawan dengan cara dan bahasa yang baik. Kenapa perlu menggunakan perkataan-perkataan yang negatif dan mencarut? Cubalah kalau orang lain guna bahasa itu kepada kamu, kamu sendiri tidak akan merasa senang. So dia akan mewujudkan lagi bukan lagi dia akan mewujudkan pertelingkahan dengan kawan-kawan. So elakkan, jangan sesekali biasakan dengan perkataan-perkataan yang negatif dan prasangka buruk. Prasangka buruk ni macam ni. Contohnya kamu mau cikgu suruh sampaikan maklumat dengan satu kawan, tapi kamu sudah ada prasangka, dia ni susah bercakap dengan dia ni jahat gini-gini. No, itu adalah prasangka buruk. Okay, sebagai seorang pemimpin, kamu seharusnya boleh berkomunikasi dengan semua orang. Sebab itulah dalam slot kepimpinan ini, kita ada slot komunikasi. Okay? Seterusnya, minta penjelasan atau bertanya jika tidak faham. Apa-apa maklumat, apa-apa arahan, okey dengar. Lepas tu kalau tidak faham, tanya balik supaya apabila kamu diberi arahan untuk menyampaikan maklumat itu, kamu boleh sampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. Seterusnya yang bawah, ambil kira pendapat orang lain. Okey, apabila kamu contohnya mengawal kawan-kawan di kelas. Okey, kadang-kadang ada kawan-kawan yang yalah kita ni banyak perangai, banyak sifat berbeza-beza. Okey, so kita kena tahu macam mana cara kita berkomunikasi dengan betul dengan orang lain. Okey. Perlakukan apa yang dicakapkan. Ini penting ni. Kamu tegur kawan, kamu suruh itu ini tapi kamu sendiri tidak buat. Diam, tapi kamu yang bising dulu. So macam mana kamu mau harapkan orang lain akan ikut apa yang kamu cakap? Sangat penting kalau ayatnya yang biasa kita ada cakap serupa bikin. Kena cakap serupa bikin Suruh kawan-kawan berdisiplin, diam kamu dulu kena boleh berdisiplin, ikut peraturan supaya kawan-kawan lain ikut. Ini sangat banyak pemimpin yang depan cikgu ni tidak boleh buat ini. Contoh yang jelas apabila berada di dewan. Nilang setiap hari atau perimpunan. Pengawas punya ramai, ketua kelas, penolong ketua kelas, PRS semualah ramai. Pemimpin ni kononlah dilantik ni dengan bangganya memakai baju berwarna lain dan merasa bangga dengan jadwal itu. Tapi disiplin tidak baik. Dialah dulu yang banyak bercakap-cakap cerita cikgu bercakap, dia bercakap. Dialah dulu yang keluar masuk ke tanda. Sudah kenapa? So cikgu ingatkan silalah jaga disiplin anda sebagai pemimpin. Kemudian, hormati keunikan orang lain. Kita ini berbeza-beza, berbangsa berbeza-beza, suku kaum berbeza-beza. Kena menghormati perbezaan itu. Sangat penting dalam komunikasi Elakkan mencela ketika orang lain bercakap. Ini sangat ini antara yang penting bila kita berkomunikasi, bercakap dengan orang lain. Bila orang tengah bercakap, jangan mencela. Cikgu belum habis cakap, kau bercakap. So sebab itulah kamu akan kena marah sebab kamu tidak terima dulu maklumat dengan baik, kamu sudah mencela. So maklumat tu terputus. Dia tidak akan dapat disampaikan. Okey, kita pergi slide yang terusnya, halangan dalam komunikasi. Halangan ini adalah benda yang boleh menyebabkan bila kamu berkomunikasi sama orang lain, dia tidak dapat sampai maklumat, tidak dapat bercakap dengan orang lain. Kadang-kadang boleh menimbulkan konflik dengan rakan-rakan yang lain. Satu, bila kamu menjalankan tugas kamu buat arahan secara memerintah. Kau pungut sampah tu. Cikgu pun tidak memberi arahan begitu. Kenapa kamu memberi arahan yang begitu? So, apabila menjalankan tugas, kena tahu cara berkomunikasi dengan baik. Okey. Ali, mari kita pungut sampah ni. Kamu kan pemimpin, kamu kena bagi dulu contoh yang baik. Kamu bukannya yang pandai mengarah saja, tapi kamu tidak cakap serupa bikin. So, kena ingat itu apabila melaksanakan tanggungjawab kamu, tugas kamu, kamu dulu kena buat. Okey? Yang kedua, memuji secara berlebihan, bercakap dengan orang, puji, lepas tu jadi ejek, lepas tu jadi bergaduh. Buat apa-apa dalam komunikasi secara secara sederhana. Okey, contoh memuji secara berlebihan, mula-mula puji kawan, kau ni handsome, kau begini, cikgu cakap kau handsome, lepas tu mula dengan senda gurau. Lepas tu jadi bahan ejek. Okey. Lepas tu bergaduh.
So dalam komunikasi semuanya kena sederhana dan jelas. Okey, ketiga keempat cikgu sudah sentuh tadi, mengkritik secara berkelaluan. Okey, contoh kita buat tanggungjawab, cikgu suruh kawal murid yang bising. Kita pun mengkritik secara kelaluan dia macam gini. Aku sudah cakap kau bisingkan, kau kenapa tidak bising ni? Kau ni bodoh ban, dah dengar aku cakap aku. Mengkritik secara berlebihan. Itu sangat perlu dielakkan. Apa-apa pun arahan atau komunikasi dengan kawan, guna bahasa yang sopan dan sesuai. Walaupun kamu memberi arahan secara tegas, jangan menggunakan bahasa yang mencarut, jangan menghina, memaki dan sebagainya. 5. Ego yang tinggi. Ni ego yang tinggi ni cikgu relate macam ni. Kamu rasa, wah ni pengawas. So, kamu kena takut dengan aku. No. You are same with the others. Kita sama aja dengan yang lain. So, jalankan tugas itu dengan berkesan, dengan amanah, bukan dengan ego. Okey, untuk slide cikgu dia sudah berakhir di sini. Okey, walaupun dia sedikit tapi cikgu harap kamu boleh faham apa itu komunikasi dan kenapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan kita seharian, lagi-lagi dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang pemimpin. Okey, habis slide ini pastikan kamu mengikuti, melihat ketiga-tiga slide dan pastikan kamu tekan like pada slide itu dan kamu komen nama serta apa tugas kamu. Contohnya saya Saridah, tugas saya pembimbing akan sebaya. Dan selepas itu akan ada link dibagi berkaitan dengan setiap slide yang telah cikgu bagi. Pastikan kamu menjawab setiap link itu dan dari situ kita akan tengok siapa yang mendapat markah yang sesuai dan boleh dilantik untuk menjadi pemimpin. Okey, untuk akhirnya ini saja dari cikgu. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.